بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah, beroleh barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita menyambung kembali pelajaran tafsir kita, iaitu sambungan daripada surah Al-Fajr, yang mana sebelum ini dalam pertemuan yang kedua kita sudah membaca dari ayat 6 sampai ayat 14, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali dua ayat yang keseterusnya, iaitu surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ayat 15 dan 16. Baik, apabila kita melihat kepada ayat ini dari sudut terjemahannya secara biasa, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, fa akramahu, dengan dimuliakannya, wa na'amahu, dan diberikan kesenangan ataupun kelapangan padanya, fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun apabila Tuhannya membataskan ataupun menghadkan rezeki ke atasnya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Baik, pertama sekali ialah pada awal dan permulaan ayat ini ada huruf fa pada kalimah fa'amma, huruf fa tu.
Huruf fa ni kalau ikut ilmu tafsir disebut zaidatun silatun. Dia ialah sebagai tambahan kesinambungan, tambahan sambungan, adanya hubungan ataupun connection ayat yang kita nak tafsirkan ini dengan penceritaan sebelum ayat-ayat ini datang. Maksudnya kalimah fa ni dia masih ada sambungan, masih ada hubungan dengan yang Allah ceritakan pada kita sebelum ni, iaitu berkaitan dengan 3 kaum yang Allah telah musnah dan binasakan mereka, azab mereka sewaktu keberadaan mereka di atas dunia lagi. Yang pertama ialah kaum Ad, iaitu kaum Nabi Allah Hud alaihi salam. Yang kedua kaum Samud, iaitu kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dan yang ketiga ialah Fir'aun dan bala tenteranya serta penyokong-penyokong yang berada di belakang Fir'aun. Jadi ayat ini sebenarnya nak menceritakan, Allah nak bagi tahu pada kita tentang manusia ataupun golongan yang telah melakukan 2 kedurhakaan yang paling besar melalui sifat-sifat yang ditunjukkan dan ditonjolkan oleh mereka. Pertama ialah pelampauan batas, dan yang kedua ialah memberontak dalam agama. Baik, konsep pelampauan batas yang telah ditunjukkan oleh 3 kaum yang Allah cerita dalam ayat sebelum ini ialah yang pertama yang melanggar hak atas Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ni adalah zat yang selayaknya dan sewajibnya satu-satunya yang berhak disembah oleh semua hamba-Nya di kalangan manusia termasuklah di kalangan jin. Tetapi pelampauan batas yang telah ditunjukkan oleh 3 kaum sebelum ini, antara kaum Ad dan kaum Samud, mereka telah melanggar batas-batas terhadap hak Allah tersebut, iaitu dengan jalan mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan cara metod penyembahan berhala. Dari sudut konteks Fir'aun ialah Fir'aun sendiri mengakui dia sebagai Tuhan yang layak dan berhak disembah oleh penduduk negerinya, iaitu negeri Mesir. Ini satu lagi pelanggaran dan pelampauan batas yang ditunjukkan oleh manusia yang sombong terhadap kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Manakala yang kedua dari sudut pemberontakan dalam agama. Pemberontakan dalam agama yang dimaksudkan ialah bila mana diutuskan kepada mereka utusan Allah yang namanya nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu pada zaman kehidupan mereka. Contoh apabila mereka mensyirikkan Allah, maka ini adalah jalan kesesatan dan penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. Jadi sebagai sunnatullah, Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya terus hanyut, terus sesat dalam keadaan demikian. Jadi untuk memperbaiki masyarakat yang sedang dan tengah rosak ini, atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah, Allah utuskan utusan Dia namanya Hud, namanya Saleh. Tujuan dia untuk apa? Nak bagi nasihat pada mereka, nak bagi dakwah pada mereka supaya mereka ni kembali menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang paling layak dan disembah oleh mereka, serta meninggalkan amalan-amalan berbentuk kesyirikan dan penyembahan berhala. Jadi apa yang berlaku? Mereka memberontak. Mereka menentang Nabi dan Rasul yang Allah utuskan ini. Mereka kata macam-macam kepada Nabi dan Rasul ini. Mereka lakukan apa jua cara untuk mereka menafikan dan menolak dakwah yang disampaikan kepada mereka. Itu bentuk pemberontakan.
Lebih jauh apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Saleh, Samud, apabila didatangkan mukjizat sebagai bukti kenabian dan kerasulan Saleh, malah mereka lebih jauh bertindak membunuh unta mukjizat tersebut. Bahkan sampai tahap mereka punya niat untuk bunuh Nabi Allah Saleh itu sendiri. Ini juga bentuk pemberontakan. Begitu juga yang dilakukan oleh Fir'aun dengan mengejar Nabi Allah Musa, dengan mengejar Nabi Allah Harun, dengan mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh kedua-dua Nabi dan Rasul tersebut semata-mata untuk memerangi dan menghapuskan mereka. Ini adalah bentuk pemberontakan terhadap agama. Selain itu, bentuk pemberontakan terhadap agama ialah menolak bentuk syariat dan hukum hakam yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Maksudnya bila mari Nabi, mereka menolak dakwah Nabi tersebut, secara automatik mereka juga menolak perundangan syariat dan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak menceritakan tentang golongan dan jenis manusia sambungan daripada ayat ni. Poin yang paling besar ialah Allah juga nak bagi tahu kepada kita bahawa rosaknya manusia ataupun masyarakat ini, dia akan bermula lebih awal dengan rosaknya beberapa individu di dalam anggota masyarakat tu dulu. Maksudnya nak jadi kerosakan dalam masyarakat ni, hak paling awal rosak individu-individu hak duduk dalam masyarakat tu dulu. Jadi secara umumnya masyarakat ni dia tak akan rosak secara sekali harum. Masyarakat ni dia tak akan rosak sekaligus. Kecuali dimulai dengan ada beberapa kerak orang, ada beberapa individu hak lebih awal yang melakukan kerosakan dalam masyarakat. Kemudian kerosakan tu akan membarah, akan membaur dan terpalit kepada manusia-manusia ataupun anggota masyarakat yang lain. Baik. Di awal ayat ini juga Allah menyebutkan fa'ammal insanu, adapun manusia. Kalau kita buka huraian pentafsiran di dalam tafsir Kabir, atau nama lain dia tafsir Mafatihul Ghaib, karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi atau lebih dikenali sebagai Imam Ar-Razi. Dalam tafsir tersebut, pada kalimah fa'ammal insan, dia menafsirkan al-muradu bihi syakhsun muayyanun awil jins. Yang dikehendaki pada ayat fa'ammal insan ni ada dua qaul. Adakah yang nak dibahaskan ialah syakhsun muayyan? Ada personaliti ataupun individu-individu yang dimaksudkan oleh Allah sehingga turunnya ayat ini, ataupun dia bersifat jins, iaitu jenis-jenis yang Allah nak sifatkan manusia dengan sifat yang bakal disebutkan dalam ayat ini. Baik, kalau al-murad dia merujuk kepada syakhsun muayyan, individu tertentu, mengapa ayat ni turun pada Nabi? Jadi kita boleh lihat dalam pelbagai tafsir yang ammah, sifat umum yang selalu diguna pakai sebagai rujukan. Boleh buka tafsir Ibnu Katsir, boleh buka tafsir Imam Baghawi, boleh buka tafsir Fakhruddin Ar-Razi, boleh buka tafsir Qurtubi dan sebagainya. Jadi perkataan daripada Ibnu Abbas yang dimaksudkan individu ataupun syakhsun muayyan dalam ayat fa'ammal insan adalah Utbah bin Rabi'ah dan Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Ada juga pandangan daripada Imam Al-Kalbi mengatakan ayat ni merujuk kepada Umayyah bin Khalaf. Dan ada kata Muqatil merujuk kepada adik-beradik Umayyah bin Khalaf tadi, iaitu Ubay bin Khalaf. Jadi kalau syakhsun muayyan, individu dan personaliti ini yang dimaksudkan dalam ayat, sekurang-kurangnya secara basic
kita kenali siapakah mereka. Pertama, bila disebut Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni di antara pemimpin di Mekah, pemimpin kaum musyrikin Mekah pada era zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utbah bin Rabi'ah masih lagi ada hubungan nasab yang hampir dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kerana dia adalah daripada keturunan Abdus Syams. Siapa Abdus Syams? Abdus Syams ni ialah adik-beradik kepada moyang Nabi, iaitu Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Adik-beradik Hashim tu ialah Abdul Manaf. Jadi Utbah bin Rabi'ah ni daripada keturunan siapa dia? Keturunan Abdus Syams itulah. Contoh macam ni. Kalau Abdul Manaf tu, kalau Abdul Manaf kita naik Abdul Manaf bin apa? Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Baik. Kalau kita nak tengok dia punya carta salasilah, daripada Kilab tu, anak Kilab hanya ada dua. Pertama Qusay, nenek moyang Nabi hak belah atas tadi. Adik-beradik Qusay itu Zuhrah. Jadi antara personaliti yang terkenal dari Bani Zuhrah ialah isteri Rasulullah. Siapa isteri Rasulullah? Khadijah binti Khuwailid daripada Bani Zuhrah, Bani Asad. Baik, daripada Qusay itu ada 4 orang anak. Qusay dia ada 4 orang anak. Pertama Abdiddar. Yang kedua Abdul Manaf, moyang Nabi tadi, anak kedua. Yang ketiga Abdun, yang keempat Abdul Uzza. Baik. Yang diamanahkan untuk jaga urusan Kaabah, jaga urusan kota Mekah, Qusay dulu dia bagi kepada anak sulung tu, Abdiddar. Abang sulung kepada Abdul Manaf, moyang Nabi tu. Jadi moyang Nabi ni orang yang baik, orang yang soleh. Orang yang baik, orang yang soleh. Nama asal dia Mughirah. Abdul Manaf tu gelaran. Abdun hamba, Manaf tu salah satu nama berhala, nama dewa yang dipercayai oleh masyarakat Mekah pada masa tu. Jadi tok Nabi yang nama Abdul Manaf ni pula ada 4 orang anak pula. Pertama ialah Muttalib. Nak jadi lekat nama tok Nabi Abdul Muttalib tu ada kaitan dengan anak sulung ni, Muttalib. Yang kedua ialah Hashim, moyang Nabi. Yang ketiga Abdus Syams, dan yang keempat ialah Naufal. Cuma beza dia, 3 yang paling awal tu adik-beradik kandung, satu bapa satu mak. Muttalib, Hashim, Abdus Syams, satu bapa satu mak. Cuma adik bongsu Naufal tu bapa sama, anak Abdul Manaf tapi dengan mak lain. Okey. Baik, daripada Hashim tu lahirnya siapa? Tok Nabi itulah Abdul Muttalib, atau nama betul dia siapa? Syaibah. Inilah dikenali Bani Syaibah, penjaga kunci Kaabah dalam sejarah. Baik, bila kata Hashim anak dia ialah Abdul Muttalib, adik-beradik Hashim tadi siapa? Abdus Syams. Anak Abdus Syams tu ialah Rabi'ah. Anak Abdus Syams Rabi'ah. Jadi Abdul Muttalib dengan Rabi'ah jadi lagu mana? Hashim melahirkan Abdul Muttalib. Abdus Syams adik-beradik Hashim melahirkan Rabi'ah. Abdul Muttalib dengan Rabi'ah sepupu. Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, Rabi'ah melahirkan nama tadi, Utbah bin Rabi'ah. Abdullah dengan Utbah dua pupu. Nabi Muhammad anak Abdullah. Jadi Utbah dengan Nabi Muhammad bapa 2 pupu. Dan Nabi Muhammad tu anak 2 pupu kepada Utbah. Jadi anak Rabi'ah ni kalau yang popular, anak Abdus Syams yang popular nama dia Umayyah. Adik-beradik Rabi'ah tu, itulah keturunan Bani Umayyah tu. Hak melahirkan Osman bin Affan, Bani Umayyah.
Abu Sufyan bin Harb Bani Umayyah, anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan Bani Umayyah, adik-beradik Rabi'ah tadi, hak melahirkan Utbah bin Rabi'ah. Okey, kita nampak di situ. Cuma dalam sejarah yang jarang orang tahu, sebenarnya Hashim dengan Abdul Syams tu kembar. Hashim dengan Abdul Syams tu lahir kembar. Ada sejarawan menyebut bila mereka berdua keluar ni terjadi satu peristiwa yang menggemparkan, iaitu salah satu jari Hashim tu tercucuk pada dahi Abdul Syams sehingga mengeluarkan dan memancukkan darah waktu mereka berdua tu lahir. Jadi daripada peristiwa ni dianggap oleh masyarakat pada suatu ketika dulu akan terjadi benda yang sama sebagaimana awal kelahiran mereka akan berlaku pertumpahan darah daripada dua keluarga ni. Sebagai contoh, kalau benarlah benda ni hak boleh kita nisbah dan ambil iktibar ialah daripada keturunan Hashim lahirnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Daripada keturunan Abdul Syams Muawiyah tu lahirnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam sejarah terjadi peperangan besar yang dinamakan peperangan Siffin. Ali dengan Muawiyah, pertumpahan darah. Dan satu lagi ialah selang-selinya naik dinasti. Sebab dinasti paling awal selepas Khalifah Ali bin Abi Talib ialah dinasti Umayyah. Daripada keluarga Bani Umayyah. Lepas tu naik dinasti Abbasiyah daripada keluarga Bani Hashim. Itu sejarah lah lebih kurang. Jadi nak habaq hubungan dia dengan Nabi tu, anak dua pupu, pak dua pupu dekat. Sebab nama Utbah ni cukup sinonim dengan abang dia, iaitu Syaibah bin Rabi'ah. Dia sebenarnya tiga kepala ni. Utbah bin Rabi'ah, abang dia, adik-beradik dia Syaibah bin Rabi'ah, anak kepada Utbah, Al-Walid bin Utbah. Ini orang yang paling banyak menentang Nabi Muhammad. Dan semua tiga-tiga ekor ni mati ketika Perang Badar. Mati ketika Perang Badar. Mati bukan ketika perang hak besar tu. Ketika paling awal yang disebut Perang Duel. Tahu Perang Duel? Kan sebelum perang besar berlaku, dia ada perang cabar-mencabar dulu. Dia panggil seorang lawan seorang, seorang lawan seorang, hak sebelum perang besar tu. Jadi yang mencabar Utbah siapa? Pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Hak mencabar anak Utbah, Al-Walid bin Utbah tu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hak cabar abang dia Syaibah bin Rabi'ah ialah Ubaidah bin Al-Haris. Jadi tiga-tiga orang ni tumbang. Semua kalah di tangan Hamzah, di tangan Ali dan di tangan Ubaidah Al-Haris. Lepas habis perang duel ni barulah berlaku perang besar yang dimulai semboyannya oleh Abu Jahal. Okey, tu sejarah dia. Jadi dulu kalau nak tahu Utbah ni, yang Nabi balik berdakwah di Taif, Nabi sasarkan Bani Saqif dengan orang yang mulia di Taif. Jadi akhirnya habuan yang Nabi dapat, Nabi diejek, Nabi dibaling batu kan, dakwah di Taif, habis luka-luka. Sebelum balik tu Nabi pernah singgah di sebuah kebun anggur milik siapa? Milik dua beradik ni lah, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Adas tu, hak Nasrani tu, hak layan Nabi bagi anggur, bagi minum air tu, ialah hamba kepada dua orang ni lah. Kenapa mereka berada di Taif? Sebab kota Taif di sisi masyarakat Mekah dulu adalah mirip dengan kota Mekah. Dari sudut popular dia, dari sudut kepadatan penduduk, dan Taif ni dijadikan sebagai pusat rekreasi bagi orang kaya-kaya di Mekah. Maksudnya tanah-tanah kebun orang di Mekah hak kaya-kaya tu ada di bumi Taif, termasuk milik Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah ni. Jadi dia kesian kat Nabi, dia suruh Adas pi petik anggur, pi minum air dekat Nabi dengan siapa masa tu? Anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Waktu itulah Adas dihidayahkan, diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam dalam sejarah. Itu kalau Utbah. Baik, kalau satu lagi nama yang disebut oleh Ibnu Abbas iaitu Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Siapa Abu Huzaifah Al-Mughirah?
Sebelum ni kita dah sebut satu individu yang sebenarnya dalam banyak-banyak orang yang menentang Nabi Muhammad waktu era di Mekah dulu, sebesar-besar nama Abu Lahab, sebesar-besar nama Abu Jahal tak dapat mengatasi nama ni. Bahkan nama dia selalu naik dalam Al-Quran walaupun secara terselindung, secara terseriak. Apa dia? Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni adik-beradik kawan ni lah. Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Dia ramai adik-beradik dia tokoh yang hebat. Antaranya Hisham bin Al-Mughirah. Abu Huzaifah ni bin Al-Mughirah. Al-Faqih bin Al-Mughirah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ni semua nama besar. Siapa dia sebenarnya? Dia ialah pak saudara Abu Jahal ni. Ni adalah pak saudara Abu Jahal. Tadi kan adik-beradik dia Hisham bin Al-Mughirah. Hisham tu siapa? Hisham tu bapa Abu Jahal. Sebab nama sebenar Abu Jahal Amru bin Hisham. Amru bin Hisham, Hisham bin Al-Mughirah. Adik-beradik Hisham Al-Mughirah nama yang kita sebut ni. Abu Huzaifah Al-Mughirah. Pak saudara siapa? Pak saudara Abu Jahal. Tok saudara siapa? Automatik bila pak saudara Abu Jahal dia akan jadi tok saudara siapa? Dia akan jadi tok saudara khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebab pak saudara Umar Abu Jahal tu lah. Pak saudara Nabi Abu Lahab, pak saudara Umar Abu Jahal. Sebab nama Abu Jahal tadi apa dia? Amru bin Hisham. Kakak Abu Jahal, Hantomah binti Hisham tu mak Sayyidina Umar. Faham? Mak Sayyidina Umar, kakak Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dengan Sayyidina Umar anak saudara dia. Jadi bilalah kawan ni Abu Huzaifah bin Al-Mughirah pak saudara kepada Abu Jahal, automatik dia jadi tok saudara Sayyidina Umar. Dia ni siapa sebenarnya? Dalam sejarah dia cukup terkenal walaupun kita jarang baca dia. Inilah tuan punya kepada keluarga Yasir. Hak syahid pertama dalam Islam. Yasir bin Amir, isteri dia Sumayyah bin Khayyat, anak dia Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Ingat tak hak Hijah duk menyanyi lagu Sumayyah tu? Inilah tuan punya mereka ni. Sumayyah bin Khayyat tu dulu dia wanita berkulit hitam, tapi sejak kecil lagi Abu Huzaifah Al-Mughirah bela dia, pelihara dia sampai dia besar. Dan akhirnya tuan dia sendiri ni Abu Huzaifah kahwinkan dia dengan salah seorang lagi pekerja dia, Yasir tu lah. Yasir bin Amir, bapa kepada Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Jadi selepas lama tu dia bebaskan, Sumayyah bebaskan semua, baru dia meninggal dunia. Jadi sebab dia bebas tu, siapa yang siksa dia? Anak saudara dia tadi, Abu Jahal yang bunuh mereka kan. Sehingga Abu Jahal jolok, kita nak sebut pun malu, macam cerita Semerah Padi itulah, hukuman Semerah Padi. Jolok kok punggung, kok dubur tu sampai tembus ke mulut. Padan tak kalau Abu Jahal mati mampus dalam perang Badar? Padan lah. Itu Abu Huzaifah. Kalau Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf nama ketiga tu ialah tuan kepada Bilal. Bilal bin Rabah kena seksa tu, tuan Bilal, Umayyah bin Khalaf. Dia adalah pemimpin Bani Jumah, salah seorang yang menyertai Darun Nadwah waktu ada perancangan nak bunuh Nabi dulu. Dia antara pemimpin besar. Tapi siapa yang bunuh dia dalam perang Badar? Dia pun awal lagi mampus perang Badar. Siapa bunuh dia? Hak dia seksa tu lah. Hak dia seksa tu, siapa hak dia seksa? Bilal. Bilal lah yang bunuh tuan dia. Dan satu nama lagi Ubay bin Khalaf tu adik-beradik dia, adik-beradik Umayyah bin Khalaf tu lah. Itu lebih kurang basic untuk kita tahu dan faham jalur cerita. Kalau dia merujuk syakhsun muayyan pada kalimah al-insan. Adapun satu lagi tu merujuk kepada jenis manusia yang Allah nak habaq, dia merujuk, kalau Imam Qurtubi kata, yakni al-kafir. Dua-dua sifat ni Allah nak kaitkan dengan sifat manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu fa tadi ada kesinambungan dengan tiga kisah kaum yang kufur pada Allah sebelum ni. Baik, kembali.
Iza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya. Di sini ada kalimah mabtalahu. Mabtalahu ni daripada kata dasar ru'wa ibtila. Apa maksud ibtila? Ujian, dugaan. Dalam Quran juga kadang-kadang datang kalimah imtihan. Macam anak kita nak masuk periksa pun dia sebut imtihan kan dalam bahasa Arab, ujian. Tapi imtihan dengan ibtila sebenarnya, ibtila ni lagi berat, lagi dahsyat. Dari sudut ujian, dari sudut dugaan yang Allah bagi itu, bila guna kalimah ibtila, dia lagi berat. Selalunya kalimah ibtila ni Allah guna kepada Nabi dan Rasul yang ujian dan dugaan atas mereka tu hak besar-besar. Contoh Al-Baqarah 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Allah Ibrahim, memberikan dugaan kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah guna kalimah apa di sini? Wa izibtala, sama dengan mabtala. Maksudnya kepada Nabi Ibrahim tu diberi dugaan yang dahsyat, dugaan yang berat daripada Tuhannya berupa kalimatin, beberapa kalimah. Tafsiran bagi beberapa kalimah ialah berupa apa dia? Perintah-perintah dan larangan-larangan. Fa'atammahun, dan Nabi Allah Ibrahim berjaya menyempurnakannya dengan baik. Baik, antara 3 ujian besar Nabi Allah Ibrahim secara ringkas. Hak besar kira teruk. Pertama, dihukum bakar dalam api oleh Namrus dulu. Ni ujian dahsyat ni, kena hukum bakar dalam api ni. Pertama. Yang kedua, membawa isterinya Sarah dan Ismail yang masih kecil, tinggal 2 beranak ni di tempat yang kering, kontang, gersang, payah sumber air, payah sumber makanan, tak ada manusia lain, tak boleh nak komunikasi, tak boleh nak minta tolong, tak boleh nak bercakap dengan orang. Agak-agak kita mampu dah hari ni kalau Allah suruh bawa anak kita kecil dengan bini kita tinggal satu tempat yang makan pun susah, ayak pun susah, orang pun tak ada. Besar tu. Dan yang ketiga ialah apa? Perintah Allah supaya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Oh, suruh sembelih anak sendiri. Kalau kita dapat mimpi suruh sembelih anak, kita bukan Nabi, cuma nak habaknya perintah menyembelih anak tu besar. Lalu mengingati pengorbanan sebesar ni, Allah tukarkan korban Nabi Ibrahim terhadap Ismail tu dengan seekor kibas. Banyak lagi hak Nabi Ibrahimnya, cuma kita tengok 3 ni kira hak besar Allah uji. Di sini pun digunakan kalimah yang sama, dan ma di depan tu, mabtala, untuk menunjukkan rasa ta'ajub. Ta'ajub, orang yang diberi dugaan begini. Baik, lagu mana? Fa akramahu, lalu dia dimuliakan oleh Allah. Kebanyakan tafsir menyebut fa akramahu ay al-mal. Maksudnya dia dimuliakan oleh Allah dengan diberikan harta benda. Dan ada juga tafsiran lain menyebutkan fa akramahu ni dia dimuliakan, maksudnya dia diberikan kedudukan dalam masyarakat. Kalau nisbah kedudukan dalam masyarakat, mungkin Allah bagi pada seseorang atau individu tu dia dikenali dalam masyarakat, ada nama dalam masyarakat, mungkin disebabkan jasa dia ke, kepakaran dia ke, kemahiran dia ke, kekayaan dia ke, sehingga dia ada kedudukan dan dikenali di mata masyarakat. Wa na'amahu, plus pula, dan dia diberi kesenangan dan kelapangan oleh Allah. Selain daripada orang kenal, ada kedudukan, harta benda banyak, Allah bagi pula kesenangan dan kelapangan hidup yang lain. Mungkin anak yang ramai, mungkin harta banyak, apa banyak, tanah banyak. Kalau kita dapat 2 ni, biasanya kita juga akan turut sama mengatakan sama seperti orang yang diberikan nikmat ni. Fayaqulu rabbi akraman. Mereka akan berkata, Allah
telah memuliakan aku. Kenapa dia kata Allah telah memuliakan dia? Sebab Allah bagi apa? Fa akramahu tadi, wa na'amahu tadi. Baik, kenapa dikaitkan dengan ibtila tadi? Kenapa dikaitkan dengan ibtila? Ini adalah satu ujian dan dugaan yang hebat, berat dan dahsyat. Kerana selalu dalam psikologi dan pemikiran manusia, dia tak akan anggap dari sudut ayat yang pertama ni Allah sedang bagi ujian dan dugaan pada dia. Yang dia rasa bila dapat macam ni adalah rahmat Allah pada dia. Ni adalah kemuliaan Allah pada dia. Ni adalah kesenangan Allah pada dia. Ni adalah kasih sayang Allah pada dia. Sebab sentimen atau psikologi manusia, apa yang dinamakan ujian dan dugaan bila dia berlawan dengan apa yang disukai dan dicenderungkan oleh hati, jiwa dan perasaan dia. Contoh, kita diberikan oleh Allah kesihatan. Nikmat ke? Nikmat kesihatan. Tapi kita tak pernah pun rasa tu ujian dan dugaan bila kita sihat. Kita akan rasa tu ujian, kita akan rasa tu dugaan bila dia berlawanan. Lawan bagi sihat, sakit. Bila jatuh sakit tu baru Allah sedang uji aku ni. Allah sedang duga aku ni, dosa apa aku buat, nak kafarat dosa aku. Tapi waktu dia sihat, pernah dia kata, aku sihat ni, Allah uji aku ni, Allah duga aku. Dia tak akan pernah kata demikian. Dia berasa tu nikmat, dia berasa tu kasih sayang. Tapi bila lawan tu, baru orang anggap tu ujian. Waktu sebelum ni dia kaya, dia tak akan pernah rasa tu ujian dan dugaan bila dia kaya. Tapi dia rasa ujian dan dugaan bila sebaliknya Allah jadikan dia jatuh miskin. Aduh, ujian sungguh. Hak kaya-kaya, elok-elok banyak harta, tiba-tiba hilang harta, habis harta, jatuh miskin. Masa tu baru dia rasa tu ujian. Begitu juga kalau perniagaan dia maju. Dia tak pernah anggap tu ujian dan dugaan, kecuali setelah dia bankrupt, rugi dalam berniaga, hakim, bank, ketuk-ketuk-ketuk, isytihar anda muflis. Baru dia berasa tu ujian, tu dugaan. Jadi kenapa dianggap nikmat-nikmat tersebut sebagai ujian yang berat? Kerana sangkaan manusia tadi. Kerana tak ada siapa pun menyangka bahawa bila Allah bagi nikmat macam-macam ni, dia akan ghalib, lalai dan leka daripada mengingati tu sebenarnya juga adalah salah satu bentuk ujian dan dugaan Allah atas dia. Jadi sebagai orang Islam kita kena beringat ni, hak kita duk suka, hak kita duk cenderung, hak kita duk nak, tu juga bentuk ujian dan dugaan. Apatah lagi hak berlawanan dengan kecenderungan hati kita, tu juga adalah ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalimah fayaqulu rabbi akraman. Mereka berkata, Allah Tuhan telah memuliakan aku. Baik. Dalam ilmu tafsir, perkataan ni adalah perkataan ataupun pengucapan yang penuh dengan rasa bangga diri. Bukan style pengucapan manusia atau orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi Allah nak habaq ni pengucapan orang yang bangga diri. Dia berbangga, Allah bagi dia macam-macam. Dia berbangga, Allah anugerah dia macam-macam. Dari sudut kebanggaan atas apa yang Allah beri, bukan ucapan seorang manusia yang bersyukur. Walaupun dalam kalimah ni dia masih menisbahkan apa yang dia terima tadi dengan nama Tuhan. Fayaqulu rabbi, maksudnya Tuhanku. Tapi walaupun Tuhanku, dia tidak menyandarkan dengan perasaan rendah diri. Sebut Tuhan bagi ke aku ni, Tuhan bagi ke aku ni, Tuhan bagi ke aku ni, tapi bukan nada merendah diri. Di mana main point dia? Main point dia ialah Allah bagi pada ayat sebelum tu dua benda. Akramahu wa na'amahu. Tapi yang dia sebut dua-dua ke salah satu je? Akramahu satu Allah bagi, wa na'amahu dua. Tapi yang dia sebut
fayaqulu rabbi akraman. Tang akramahu saja. Duk mana wa na'amahu? Kalau wa na'amahu dia kena ada fayaqulu rabbi akraman, wa na'aman. Tapi dia tak sebut. Kerana kalimah akramahu tu dia hanya fikir tentang kedudukan dia. Dia hanya fikir tentang harta yang Allah bagi. Tapi nikmat-nikmat yang lain ada dia sebut di sini? No, dia sebut satu daripada dua yang Allah bagi. Kemuliaan tu hak dia sebut, hak di mata masyarakat dia dikenali, dia ada kedudukan, dia orang besar, dia ada pangkat tu, dia ada harta. Mana dia fikir pasal kedudukan dan darjat saja. Sebab tu kalimah ni kalimah kebanggaan, bukan kesyukuran, kalimah yang masih menisbahkan dengan Allah tapi bukan nada merendah diri. Sebagai seorang Islam, kita kena faham antara nikmat yang lebih utama sebenarnya yang Allah bagi pada kita ialah nombor satu ialah nikmat apa? Nikmat beriman kepada Allah. Tu nombor satu. Berapa ramai yang dijauhkan oleh Allah dengan nikmat ni? Maksudnya Allah tak bagi nikmat beriman pada dia. Tapi beriman dengan siapa? Beriman dengan nafsu dia, beriman dengan berhala, beriman dengan Tuhan selain daripada Allah. Jadi kita kena jaga nikmat yang paling besar dan penting, nikmat iman. Kemudian nikmat Islam, nikmat beragama Islam tu. Berapa ramai lagi manusia yang Allah tak campakkan nikmat ni pada mereka. Lantas apa jadi pada mereka? Beragama dengan agama selain Islam. Nikmat akal. Nikmat akal, akal yang sihat. Berapa ramai yang Allah jadikan mereka tu cacat pada pemikiran, cacat pada otak. Dengan rumusan kita sebut orang kurang siuman, orang gila. Ni kita ni Allah bagi mental kita sihat, akal kita sihat, nikmat. Allah bagi petunjuk untuk kita belajar Al-Quran, Allah bagi petunjuk untuk kita belajar sunnah Nabi. Ni juga adalah nikmat yang besar. Nikmat umur, nikmat kesihatan. Ini nikmat-nikmat yang seharusnya lebih awal kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 suku habis Okey, seterusnya. Wa amma, dan adapun manusia, iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, apabila Tuhannya mengujinya. Satu lagi fashion, satu lagi jenis manusia, faqadara alaihi rizqahu, yakni Allah membataskan rezeki ke atasnya. Maksudnya dengan Allah menghalang daripada mengurniakan atau memberi sama seperti jenis yang pertama tadi. Allah hadkan, limitkan, bataskan rezeki. Maksudnya Allah jadikan dia golongan yang sederhana mungkin, miskin mungkin, fakir miskin, yang tidak memiliki sama seperti pemilikan golongan pertama. Jadi kalau jadi lagu ni atas mereka, mereka akan kata apa? Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Bila dia miskin, Allah tetapkan dia miskin, dia fakir, dia tak ada apa, dia kata Allah menghinakan dia pula. Tapi yang specialnya ialah pada kalimah pengucapan mereka tu, sama ada akraman ataupun ahanan. Kalau dalam ilmu balaghah disebut hazaf wa zikru. Hazaf wa zikru, sepatutnya ada huruf ya mutakallimin pada hujung tu. Sepatutnya pengucapan fayaqulu rabbi akramani, ada ya bebek kita panggil. Ataupun ucapan yang kedua fayaqulu rabbi ahanani. Kenapa Allah hazaf, Allah buang ya mutakallimin, jadi akraman, hak ni jadi ahanan. Nanti kita sebut pasal apa dari sudut ilmu balaghah, hazaf wa zikr. Baik, golongan yang kedua pula, dia menganggap apabila Allah membataskan rezeki dia dari sudut tidak mempunyai persamaan nikmat, kesenangan, kelapangan daripada golongan yang pertama, maka dia menganggap Allah menghinakan dia. Sampai sanggup dia merepek,
dia mencarut bahawa keadaan dia tersebut adalah bentuk penghinaan daripada Allah. Sedangkan kedua-duanya adalah bentuk ujian dan dugaan daripada Allah yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz sebelum kita ni lahir lagi. Allah dah berkehendak dan nak menentukan kawan ni dia nak bagi apa, kawan ni dia nak bagi apa. Itulah pentingnya kita ni beriman dengan qada dan qadar daripada Allah. Dan digunakan kalimah yang sama, faqadara tu, Allah dah takdirkan. Tak wajib bagi Allah untuk memberi kepada hambanya, tak wajib bagi Allah. Tapi apa yang Allah bagi, Allah limit, Allah had, Allah bataskan tu adalah kehendak dan ketentuan dia sebagai salah satu bentuk ujian. Kedua-duanya sebenarnya adalah sama. Yang pertama yang Allah nak, apabila diberi nikmat demikian, kamu bersyukur bukannya kufur. Dan yang kedua, kalau kamu diberikan bentuk-bentuk pembatasan rezeki daripada Allah, yang Allah nak tengok ialah kamu bersabar, bukannya mencela. Jadi begitulah kehidupan manusia hari ini yang Allah silih gantikan hidup kita. Bila Allah bagi nikmat, bila Allah bagi kesenangan, nisbah orang Islam, kita bersyukur dengan nikmat, anugerah dan pemberian Allah. Time tu. Tapi bila time Allah uji dengan kerumitan, kesulitan, kegelisahan, kita bersabar dengan ujian tersebut. Dan dua-dua tu harus dipenuhi dengan kriteria yang sama. Bersyukur dan meneruskan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar, konteks yang sama juga meneruskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok konteks Nabi Sulaiman. Diberikan khazanah, kekayaan yang melimpah ruah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tengok ujian terhadap Nabi Allah Ayub. Perniagaan dia jatuh bankrupt, rugi, anak-anak meninggal, dia sendiri ditimpa pelbagai jenis penyakit. Dia bersabar dan teruskan sebagaimana yang Nabi Sulaiman buat, teruskan beribadah dan ketaatan kepada Allah. Begitulah kita pun, hak taat dengan ibadah tu jangan tinggal walaupun apa bentuk situasi dan kehidupan yang Allah bagi pada kita. Jadi nisbah orang kafir dalam ayat ni ialah mereka menjadikan harta benda, anak yang ramai, kesenangan dan kemewahan tu sebagai benchmark kemuliaan dan kehinaan seorang manusia. Ni adalah satu kesilapan yang cukup besar. Islam sama sekali tidak pernah menggariskan hina atau mulianya seorang hamba Allah dengan kekayaan, dengan kemewahan tadi. Dengan nisbah kata, siapa yang berharta, siapa masyhur, siapa dikenali, siapa ada pangkat, siapa darjat, dia mulia di sisi Allah. No. Jadi siapa yang hina, siapa yang miskin, siapa tak ada duit, siapa fakir, siapa lemah, dia adakah hina di sisi Allah? No. Bukan itu benchmark, bukan itu penanda aras yang digariskan oleh agama. Yang digariskan oleh agama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan sebab harta banyak baru mulia di sisi Allah, bukan sedap Allah bagi pangkat macam-macam, kemahiran macam-macam tu kamu mulia di sisi Allah. Itu adalah bentuk ujian Allah atas kamu. Nak tengok bersyukur ke tak? Jadi atas dasar sebab-sebab inilah kita boleh tengok pada hari ini. Kadang-kadang bukan kata orang lain dah, mungkin boleh berlaku dalam masyarakat, lebih-lebih lagi dalam keluarga kita. Sebab itulah orang kafir dulu kalau boleh dia tak mau jatuh dalam kemiskinan. Sebab bagi dia bila miskin tu tak ada kemuliaan. Bila miskin tu, ini adalah penghinaan atas dia dalam masyarakat. Contoh anak kita, kalau kita bawa pergi pasaraya, Queens Bay Mall, Sunshine, nak beli pakaian ke, nak beli kasut ke, dia nak jenama-jenama hak lagu mana? Contohlah, mungkin boleh berlaku pada saya dan tuan-tuan. Tu bah, Adidas bah. Nike bah. Adidas, tengok-tengok berapa? 150.
Beli hak lain dah, hak murah-murah sikit. Oh malu lah kat kawan-kawan Adidas, Nike, Timberland. Tu ada sebelah tu, cuba pergi tengok. Tu RM15. Tengok RM15, logo Adidas. Cuma huruf je dia tukar, Adibas. Hak Thailand. Tak apalah contoh. Tak apalah orang tengok logo jauh pun macam Adidas. Tapi malulah kalau kamu baca ni. Adibas hak ni, RM15. Hak tu RM150. Dia dah ada perasaan tu. Sebab bagi dia, bila kasut dia tu bukan Adidas, bukan harga mahal, menyebabkan dia rasa segan, dia rasa malu depan kawan dia. Ataupun kita ni jenis tak berharta, kancil buruk ke kereta hak buruk, hantar dia pergi sekolah hari-hari, agak-agak lagu mana dia dalam kereta? Tak pandang kiri kanan dah, duduk lagu tu. Sebab kalau pandang kiri kanan, jumpa kawan hak bapak bawa dengan mas ke, bapak bawa dengan beli, dia jadi segan. Turun kereta pun bapak, kalau boleh jangan tunggu depan sekolah, hujung-hujung tu. Sebab apa nanti turun, takut kawan tengok, malu dia, segan dia. Kita sebut ni mungkin boleh berlaku. Jadi kita perlu ajar, kita perlu didik, kita perlu asuh pada anak kita, nilai atas status kemuliaan atau hina bukan pada harta. Nak ajak ni. Nilai kita ni, status kita di sisi Allah, bukan kata kaya tu kita jadi mulia, bukan miskin tu kita hina. Tapi kerana agama, kerana akidah, kerana akhlak dan adab kita di sisi Allah sebagai manusia yang bertakwa. Hak mana kita duk hadap ni, senang ke susah ke kita, tu ujian Allah. Kita buat apa yang disarankan. Lebih kita bersyukur, kurang kita bersabar. Jadi sebab berlaku hak nombor 1 tadi, pelampauan batas. Kerana kriteria yang pertama. Tengok kepada kaum Ad. Allah bagi apa? Ingat kita cerita kaum Ad, tubuh yang besar, yang sasa. Jadi bila dia besar, sasa, besar pada orang, lebih pada orang ni, dia akan menyebabkan rasa sombong. Nak menindah orang, nak cincang orang, nak tampak orang, nak sepak orang, dia akan berlaku pelampauan tu. Macam Fir'aun, tak sakit, tak demam, tak bersin. Last sekali orang lain demam, orang lain bersin, aku tak sakit. Akulah tu. Tuhan dah, dia start dah. Padahal tu ujian, tapi bila dia berasa benda tu, Allah sayang pada dia, Allah dekat pada dia. Takkan Allah nak bagi ni kalau Allah tak muliakan aku. Kerajaan yang besar, tentera yang banyak. Jadi kalau lalai dan leka, dia akan berlaku pelampauan. Padahal duk bagi rezeki tu Allah, tergamak mereka sembah Tuhan lain selain daripada Allah dalam bentuk berhala. Melampau lah jadi. Bila orang nak perbetul, utus Nabi dan Rasul, dia memberontak pula, dia lawan. Ni kes pemberontakan mungkin boleh berlaku. Contoh kita hak miskin ni. Kita hak miskin ni kata, aku ni lama dah kerja cari pencarian hak halal. Allah tak bagi kaya-kaya. Jual ubi lama dah tak kaya. Jual pasar malam lama dah tak kaya. Jual tu lama dah tak kaya. Jual burger lama tak kaya. Alang-alang buat hak halal, cari hak halal tak kaya-kaya. Apa akan berlaku? Alang-alang ni aku pi hak haram lah, nak kaya cepat. Dah aku hak halal ni, hak elok ni, Allah tak bagi kaya juga. Last sekali, tikam nombor lah, try. Hak mula-mula tu kena 30,000 terus, katakanlah. Allah uji. Agak-agak kena tu semata-mata nak try 30,000, lepas ni berhenti tikam ke teruskan penikaman? Betul ke ayat saya penikaman tu? Maksudnya tikam lah tu, bukan tikam ni. Agak-agak berhenti ke teruskan? Hak first nak try tu, katakan takdir Allah bagi, kena 30,000. Aku nak try, nak cuba je. Agak-agak berhenti ke terus? Dia start, Allah uji. Alang-alang hak first try di 30, lepas ni mungkin 50 ke 60 ke. Alang-alang hak ni hak halal tak elok, aku rompak bank lah, boleh dapat kaya terus. Alang-alang tak elok, buat MLM ke, aku scammer ke, tipu orang. Dia nak start memberontak dalam agama, nak langgar hukum dan syariat tu, nak buat hak sebalik je. Semata-mata nak dapatkan kekayaan dia nak sama seperti orang lain. Ni bentuk pemberontakan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kenapa boleh jadi lagu ni tu? Kenapa boleh jadi lagu ni? Dia kena minggu lain pula lah. 8:30 kita nak sembahyang Isya. Tapi Allah bagi tu bawah tu antaranya kalla balla tukrimunal yatim. Bahkan sebenarnya tidaklah demikian. Tetapi antaranya ialah kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Contoh.
Sekali harung kita baca, apa kena mengena kita tidak memuliakan anak yatim dengan dua benda, dua jenis manusia tadi? Sebab anak yatim yang disifatkan dalam ayat termasuk manusia dan orang yang lemah, ibu tunggal, janda-janda, anak-anak yang ditinggalkan kerana masuk Islam. Dalam sejarah contoh, hanya kerana masuk Islam, keluarga abaikan, keluarga pulau pada zaman Nabi. Keluarga tak ambil tahu sebab ikut Nabi Muhammad. Ni orang-orang yang memerlukan pembantu dan penolong dalam dunia ni. Paling kau ialah penyebutan anak yatim. Harus ada orang yang memerhati mereka, ambil cakna pasal mereka, beri perhatian pada mereka. Tapi kamu tidak memuliakan mereka. Kerana apa? Kerana sifat mereka tadi. Kamu anggap bila kamu kaya, jenis anak yatim, orang miskin, orang tak ada, orang fakir ni rendah dan hina di mata masyarakat dan juga mata kamu. Kenapa disebutkan anak yatim? Kerana apabila kamu bergaul dengan orang yang peringkat bawahan itulah baru akan wujudnya rasa syukur pada kamu. Selagi kamu tak tengok ke bawah, kamu main sama level kamu, sama jawatan dengan kamu, sama kedudukan dengan kamu, rasa syukur tu payah dan sukar untuk datang. Jadi antara ubat kita nak lahir dan zahirkan rasa syukur tu, kena turun bawah balik. Sebab turun bawah balik tu menyebabkan kita bersyukur. Contoh, kita hari ni sihat, pi turun, pi ziarah orang sakit. Baru kita tahu nilai dan nikmat sihat berbanding kawan ni sakit. Aku walaupun miskin, tak ada duit, sekurang-kurangnya Allah bagi nikmat sihat. Kawan ni kaya, duit bertambung, aset melabur, saham macam-macam, tapi stroke, tak boleh nak buat apa. Jadi itulah mari kesyukuran tu. Kalau kita pi hak bawah pada kita, aku tak ada apa, basikal tak ada, jalan kaki kurang-kurangnya, jumpa Pak Cik Den, kencing manis, dua-dua kaki tak ada. Nah, bila kita turun, baru kita akan rasa nikmat tu, bersyukurnya. Walaupun tak ada motor, tak ada basikal, kaki boleh guna, kaki boleh berjalan. Kawan tu orang tolak, sorong. Kalau kata kita ada penyakit sekalipun, sekurang-kurangnya kita ni masih hidup. Baru semalam pergi ziarah Pak Cik Din, arwah dah, jenazah dah, peluang bertaubat tak ada dah. Kita ni, aku ni ada dosa, sekurang-kurang Allah bagi hidup, tengok jenazah, lihat jenazah, jadi apa? Iktibar dan pengajaran. Allah bagi nafas, bagi nyawa, kembali perbetulkan jalan hidup kita. Kawan ni ada peluang lagi tak? Hak meninggal semalam, dia nak bertaubat kalau dia berdosa? Tak ada dah. Jadi kena tengok hak bawah tu baru melahirkan rasa syukur. Kalau kamu duk main level kayangan, level kamu saja, hotel tu, hotel ni, resort tu, resort ni, bila mari nak rasa syukur? Kalau sama kamu, dia akan ada rasa apa? Bersaing. Nak cantah orang tu, nak cantah orang ni, nak lagi maju dia ke atas. Kalau bab ilmu tak apa, kita nak guna pakai hak tu. Kalau bab ilmu jangan guna pakai hak saya habaq tadi. Kalau kita level setara ni, alah aku cukup dah setara ni, kalau tengok Pak Cik Din tu rendah pada aku, kitab 2 biji belajar, aku 10 biji. Bab ilmu jangan tengok bawah. Bab ilmu kena naik hak atas. Aku baru belajar 10 biji, Abang Mat 12 biji, tak boleh jadi ni, kena tambah lagi 2 bagi level Abang Mat. Abang Mat 12 tu, kawan tu 20, kawan tu tarah ulama, kawan tu tarah tu, kawan tu. Hak ilmu kena tengok ke atas. Hak ilmu jangan cari hak leweh, jangan cari hak teruk pada kita. Tapi hak bab dunia, bab harta, itulah cara kita nak bersyukur. Cari hak lebih rendah daripada kita, baru mari rasa bersyukur. Terutama bila kait dengan anak yatim, 2 benda yang Allah nak ajak, iaitu menghormati, menghargai orang lain. Maksudnya walaupun level dia anak yatim, kita kena cela ke kena hormat? Kena hormat orang. Siapa pun dia, kita kena hormat orang, kita kena muliakan orang. Dan yang kedua ialah untuk mari rasa syukur tadi, dengan kita bergaul dengan orang-orang bawahannya. Lagi kita tak bergaul, susah dan sukar untuk dapat rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ni, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin.
Ni orang memerlukan juga. Tapi dia tak ajak untuk bagi makan. Dia kedekut. Dia nak timbun harta, nak jaga harta dia. Kita kena santuni, kena hormat orang-orang miskin. Ada orang tu, dia bukan ada harta pun, tapi sekurang-kurang dia ada jiwa pemberi, kita panggil. Lagu mana orang jiwa pemberi? Dia, aku ni aku ada RM20, tapi dia ada jiwa pemberi. Dia viralkan kisah tu, dia sebarkan kisah tu. Untuk aku sendiri yang tak berapa ada duit ni aku mampu bagi kat pakcik tu, hak miskin, hak fakir tu RM20. Tapi dia tak berhenti di situ, sebab ada jiwa pemberi. Jiwa pemberi dia viralkan. Kawan-kawan aku hak hebat, usahawan, orang-orang kaya, ni pakcik dia ni, aku dah selesai, hak aku setakat yang aku mampu, kamu ni tolong. Dia viralkan pada orang lain, sebab dia ada jiwa apa? Jiwa pemberi. Kita jangan menghalang orang lain daripada memberi makan kepada orang-orang miskin. Kan dalam surah apa Allah sebut tu? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ingat? Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Awal-awal lagi, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tengok, orang tak ambil tahu anak-anak yatim. Orang miskin pun Allah sebut. Ni penting. Benda-benda ni lah kita nak jaga supaya kita tak melampaui batas, kita tak sombong dengan orang lain sebagaimana yang berlaku kepada masyarakat-masyarakat yang diazab oleh Allah. Sebelum saya terlupa, ni yang terakhir tentang hazah wa zikru tadi. Kenapa ya mutakallimin dibuang? Kerana nak menggambarkan perasaan sebenar mereka. Apa maksud dia? Contoh macam ni. Bila kita bercakap, mengeluarkan pengucapan dan pendapat, kita nak daripada one way communication, sebelah kita saja, dan kita tak mau dengar apa-apa lagi hujah, apa-apa dalil, apa-apa penjelasan selepasnya. Tu dibuang ya mutakallimin. Contoh, bila kita diberi nikmat, kelapangan, kesenangan, kita pun sebut perkataan tadi, Allah telah memuliakan aku. Stop, titik. Aku tak mau dengar dah cakap apa lagi. Faham keadaan tu? Allah telah memuliakan aku tak mau dengar orang lain nak cakap apa. Yang kedua pun sama, Allah telah menghinakan aku tak mau dengar hujah ke alasan apa. Itu nak gambarkan perasaan sebenar. Kalau kita ni nak bercakap dan orang masih ada peluang untuk bagi pandangan dan pendapat, kita ni terbuka, okey lagi. Allah bagi aku nikmat, kesenangan macam-macam, Allah telah memuliakan aku. Mari orang. Ya, mungkin Allah memuliakan kamu, tapi kena beringat juga, kena berhati-hati juga, kena waspada. Mungkin ni ujian Allah pada kamu. Jadi gunalah kesenangan kamu bantu orang miskin. Maksudnya kalau dia ada sifat tu, dia sebut, lepas tu orang lain nak bagi pandangan pun dia boleh terima. Ni, hak ni Allah telah memuliakan aku, tak dengar, tak payah cakap apa. Sebab itulah bila mari Nabi dan Rasul sebelum ni, masuk tak? Hak mereka duk sembah berhala, hak mereka duk bangga kami tubuh besar, kami pembangunan tamadun, bina bangunan tinggi, pahak bukit apa. Mari Nabi Hud, mari Nabi Soleh, kamu salah. Kamu tak betul, menyimpang dari jalan agama. Masuk dalam telinga tak? Masuk dalam telinga tak? Yang penting Allah tengah muliakan kami. Kami diberi macam-macam. Mari nasihat? No. Tak mau dengar. Lawan. Nampak dah? Kenapa dihazafkan ya mutakallimin? Okey, habislah. Jadi sambungan dia tahun depan. Minggu depan apalah? Minggu depan cuti sekolah, nak balik kampung lah saya pun. Takkan tiap-tiap malam nak kuliah, penat kat saya pun. Sebab Rabu tu dia masuk Rabu yang cuti sekolah 9 hari bulan. Last Jumaat tu 10. Kita tak dan kot. Tak dan kan? Tak apalah kita setuk. Saya kata sambung tahun depan.
Bunyi jauh dan depan tak lama dah. InsyaAllah, jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, sedikit manfaat bersama, terutama kepada diri saya sendiri yang bercakap dan berbicara. Seterusnya moga-moga ada iktibar pengajaran jua kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.